Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'atsahu Allahu ilan nasi mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahu biiznihi wa sirajan munira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan kehendaknya, dengan limpah kurnianya, alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi pada pagi ini bagi membicarakan ilmu nahwu dan saraf. Cuma sebelum kita mulakan kita punya kuliah, cuma nak peringatkan sajalah, mengikut kalender hari ini adalah hari yang terakhir bulan Zulhijjah. InsyaAllah besok 9 bulan masuklah 1 Muharram. 1 Muharram ni maknanya 1 bulan haram. Jadi 1 bulan haram ni, semua bulan-bulan haram yang ada 4 tu, semuanya adalah dia punya nilai ibadah kita pada hari tersebut tinggi. Maknanya diberikan dengan pahala yang besar. Jadi di antara yang paling istimewanya pada bulan Muharram ini ialah 10 Muharram. 10 Muharram adalah kita panggil hari Ashura. Ashura tu bukan maksudnya bubur Ashura. Ashura tu maksudnya hari yang ke-10. Tis'a Asyara. Asyara tu maknanya hari yang ke-10. Hari yang ke-10 dalam bulan Muharram. Ikut sejarahnya yang telah diakui oleh Rasulullah SAW bahawa hari yang 10 ni adalah hari di mana Nabi Musa diselamatkan daripada Firaun. Hari yang sama maknanya Firaun ditenggelamkan dan Nabi Musa diselamatkan. Ada orang kata hari Ashura tu hari Nabi Nuh. Nabi Nuh turun daripada banjir surut. Yang itu saya sendiri tak ada maklumat lah. Tapi yang ada maklumatnya hari 10 bulan Muharram ini adalah hari di mana Nabi Musa diselamatkan oleh Allah daripada tindakan Firaun. Jadi oleh kerana itu orang-orang Yahudi yang mengaku bahawa mengaku bahawa Nabi Musa itu adalah Nabi mereka, jadi mereka berpuasa pada 10 hari bulan. So, Haji Besar. Coba lampu dia. Coba lampu. Ustaz tak dengar, Ustaz. Ustaz tak apa dengar. Tak suara. Ustaz terfikir yang lain kena tutup mikrofon. No, Ustaz
Stop dia, dia punya mic. Tak dengar Ustaz. Hantar mesej. No, I think he realized it. Tak dengar Ustaz? Tak dengar. Haji sambung lah. Tak, I think Ustaz. Okey dah. Sekarang okey. Ustaz dia boleh cakap. Alhamdulillah. Okey. Dah dengar. Okey. Okey. Jadi Rasulullah SAW dia berpuasa pada 10 hari bulan. Tetapi sahabat bagi tahu bahawa orang Yahudi pun puasa 10 hari bulan juga. Kerana menghormati Nabi Musa. Jadi Rasulullah kata orang Islam lebih berhak menghormati Nabi Musa. Sebab Nabi Musa adalah Nabi kita. Jadi dia tak nak sama dengan orang Yahudi puasa pada hari yang 10. Maka dia kata kalau aku masih lagi hidup di tahun hadapan, dia akan berpuasa pada 9 bulan dengan tujuan untuk membezakan amalan kita dengan amalan Yahudi. Tapi lepas itu Rasulullah wafat, jadi tak sempatlah. Jadi para ulama bersetuju bahawa puasa pada 9 hari bulan dan 10 hari bulan adalah sunnah. Walaupun Rasulullah belum berpuasa pada 9 hari bulan, tapi oleh kerana dia dah wafat sebelum masuk ke tahun hadapan, maka mengikut ulama yang masyhur dia kata 9 hari bulan tu pun adalah sunnah. Jadi kalau kita puasa 9 hari bulan dan 10 hari bulan itu lebih baik daripada puasa 10 hari bulan saja. Tapi kalau sekiranya 9 hari bulan tu tak dapat nak puasa kerana sebab-sebab tertentu, maka bolehlah puasa pada 10 hari bulan dan 11 hari bulan. Maknanya kena di-pairkan, kena dijadikan dua puasa. Tak boleh satu puasa saja. Kalau satu saja itu adalah menyerupai Yahudi. Tapi bukan wajib. Hanya sunat saja. Malah puasa 10 Muharram ni pun tidak wajib. Dia hanya sunat. Jadi kalau kita buat, itu lebih baik. Kalau tak buat, tak ada salah apa-apa. Tapi pahalanya besar kalau kita buat. Jadi oleh kerana teman-teman kita ni ramai yang dah masuk 6 siri, 5 siri, 7 siri. Eloklah rebut peluang ni. Iaitu berpuasa pada 9 dan 10 ataupun 10 dan 11. Ikutlah mana satu yang lega bagi kita. Jadi kita kembali kepada kita punya tajuk pembelajaran kita di sini adalah kita masih lagi dalam tajuk tambahan 2 huruf kepada fi'il mudhari yang 3 huruf. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Boleh nampak ke saya punya nota? Okey. Alhamdulillah nampak. Alhamdulillah. Okey. Jadi kita telah pun memulakan perbincangan tentang fa'il madhi 3 huruf dicampur dengan ataupun ditambah dengan 2 huruf. Jadi maknanya jadi 5 huruf. Jadi pada nota muka surat, nota saya ini muka surat 51, iaitu form 5. Form 5 itu adalah tambah ta dan sabdu. Tambah ta dan sabdu. Jadi dari sini kita dapat dia punya fa'il madhi dia tafa'ala. Tafa'ala asalnya ada fa'ala, kemudian tambah dengan ta depannya. Jadi tafa'ala. Tafa'ala yatafa'alu. Mudhari' dia, manakala di mazdar dia dengan dhammah. Ain dia dengan dhammah. Hanya tambah ta di pangkal saja yang dia punya mudhari' dia adalah dhammah. Ingat itu. Iaitu ta campur sabdu, ta campur alif. Jadi apabila ta di depan tu campur, maka dia punya mazdar dia adalah dengan ain. Dengan dhammah. Kenapa dia buat dengan dhammah? Kerana ta tu kalau tidak dengan dhammah, dia boleh mengganggu seolah-olah macam dia fa'il mudhari' dengan ta. Ta maknanya awak. Anta. Kalau hamzah dengan
saya. Kalau nun dengan nahnu. Nahnu. Kalau jadi untuk membezakan itu bahawa ini adalah masdar kepada tambahan ta dan sabdu, maka dia dhammahkan dia punya ain. Jadi tafa'ulan. Itu kena ingat tu. Kalau tidak, kita akan tak dapat memberi makna dengan baris. Sebab apa? Hurufnya sama, baris pun sama. Tafa'ala dengan tafa'ulan. Kalau ain tu daripada ain bersabdu baris atas, tukar bersabdu baris dhammah. Maka kalau bersabdu baris dhammah, dia adalah masdar kepada tafa'ala. Jadi hanya gantung pada dhammah saja. Kalau kita tak ingat yang ni, maka kita ingat ini adalah fa'il madhi. Dia bukan fa'il madhi, tetapi dia ambil daripada fa'il madhi, digantikan ain sa'du tu dengan baris atas kepada ain sa'du baris dhammah. Itu adalah masdar kepada tafa'ala. Ini usaha. Kalau tidak, bila kita jumpa perkataan ini, kita tak boleh nak beri makna. Kalau kita tak tahu dia masdar. Jadi, selain daripada kita pun tahu bahawa ada tambahan huruf, huruf ta dengan ain atau dengan sabdu, kita juga kena tahu makna dia. Jadi makna dia dengan menyebut ataupun dengan tahu bahawa dia adalah sebagai masdar. Jadi fa'il madhi, fa'il mudhari', masdar. Masdar dia adalah dengan dhammah. Menunjukkan dia ditambah dengan ta pangkainya, lepas tu dengan sabdu ataupun ta dengan alif. Dua-dua ni, ta sabdu dengan ta alif, bila jadi huruf tambahan, maka dia punya masdar dia adalah berbaris dhammah. Tolong pegang yang tu. Tolong pegang yang tu supaya kita dapat memberikan makna yang betul. Manakala isim fa'il dia dengan isim maf'ul sama saja, melainkan ain bagi bawah, ain bagi atas. Jadi kalau mutafa'ilun, itu ada isim fa'il. Manakala mutafa'alun, itu adalah isim maf'ul. Itu saja. Yang lain tu kira okeylah, mudahlah kita nak faham. Okey. Fa'il amar, fa'il madhi pun mudah, tak ada masalah. Fa'il amar ni ambil dia punya fa'il madhi, kemudian baris matikan dia punya lam, baris yang terakhir, huruf yang terakhir. Jadi tafa'ala itu adalah fa'il madhi. Kalau sekiranya fa'il amar, matikan lam, jadi tafa'an. Itu adalah fa'il amar. Jadi fa'il amar. Jadi begitu juga dengan fa'il nahi. Fa'il nahi dengan la. La ni la jangan. La jangan ni. Kemudian apabila la ni jangan, kita suruh orang. Apabila kita suruh orang, yang kita nak suruh ni adalah orang yang depan kita. Orang yang depan kita sama ada anta ataupun anti. Jadi kena ada tambah ta. Jadi dapat sini dua. La tatafa'an. Ada dua ta. Satu ta tambahan, satu lagi ta fa'il mudhari'. Ataupun kita panggil ta mudhari'. Ta yang pertama ta mudhari', ta yang kedua tambahan ta. Kemudian tatafa'ala. Jadi tatafa'ala itu fa'il madhi. Kalau dia punya fa'il nahi dia la tatafa'al. Sebab bila fa'il isi fa'il amar, maka dia adalah mabni ala sukun. Dia mesti berbaris mati. Jadi tafa'al adalah fa'il amar dan tatafa'an. Tatafa'al adalah suruhan ataupun amar. Jadi ini benda-benda yang penting yang kita kena biasa. Kita kena ada dalam kita punya ingatan. Apabila kita jumpa perkataan tu, kita boleh beri makna. Dengan syarat kita tahu makna dia ketika dia madhi. Kalau sekiranya madhi pun tak dapat, tengok kamus. Tak ada cara lain. Sama ada kamus yang dalam bentuk buku ataupun kamus dalam bentuk elektronik. Kalau nak cepat, pakai yang elektronik ni. Ataupun tengok translator. Sama ada Google Translator ke atau apa-apa translator lah. Kita tarik yang kataan tu, jadi dia akan beri makna. Tapi makna dia ni kadang-kadang tak tepat. Sebab apa? Bila kita tarik, kita bubuh baris dengan tak bubuh baris, dia sama je. Macam kita nak tengok tatafa'ala, ataf-tafa'ala.
Jadi apabila kita nak tengok tafa'ala, sama ada kita buat ain ni bersabdu ataupun ain ni tak ada sabdu, dia beri makna yang sama. Jadi itulah salahnya. Jadi oleh kerana itu, jangan gunakan yang elektroniknya kalau sekiranya dia tak memberikan makna. Boleh gunakan buku. Buku kamus. Tuan-tuan, saya rasa semua dah ada buku kamus lah. Di antara yang saya cadangkan, ataupun mana-mana buku kamus lah, adalah buku kamus yang diberi tajuk, apa namanya, kamus At-Tulab. Kamus At-Tulab ni kamus pelajar. Yang itu pun dah kira memadai lah untuk kita punya peringkat ni, insyaAllah yang itu sudah memadai lah. Kemudian kita juga telah belajar dia punya fungsi. Apa fungsi ta tambah dengan sabdu ataupun apa makna. Jadi makna dia kita dah belajar bahawa satu menunjukkan rasa bersungguh dalam melakukan perbuatan. Jadi pakara dia fikir tapi tak bersungguh. Tapi kalau tafakkara maknanya dia bersungguh-sungguh. Begitu juga yang kedua, makna yang kedua menunjukkan kesan daripada tinggalkan. Makna kasara. Kasara pecah. Tapi kalau takassara, kalau tengok kamu ditulis pecah juga. Jadi apa bezanya? Jadi bezanya ya ini banyak huruf. Ya ini 3 huruf, ya ini 5 huruf. Yang 5 huruf ni bawa maksud serius, bawa maksud pecah berkecai. Akibat daripada pecah, dia telah pecahkan gelas. Akibatnya gelas itu pecah bersirai. Takassara. Jadi walaupun makna dalam kamus ini pun pecah, ini pun pecah, kalau itu maknanya kita dapat makna yang tepat. Tapi kita kena masukkan dia punya kesungguhan. Menunjukkan kesan kesungguhan daripada perbuatan pecah. Kecah bercerai. Pecah berkecai. Menunjukkan sungguh-sungguh pecah. Begitu juga dengan saju'a. Saju'a ni berani, tapi kata saju'a maknanya dia dah ambil sikap memberanikan diri. Kalau berani saja tak kuat, tapi kalau dia ambil sikap memberanikan diri, itu maknanya dia lebih kuat, lebih bersungguh. Jadi maksud yang keempat, jadi bentuk asal fi'il tapi bermaksud maf'ul. Ini kita dah bincang minggu dulu, iaitu bana dengan tabanna. Tabanna itu adalah ta dengan sabdu tambah. Ta tambah sebelum ba, dan sabdunya pada nun. Jadi tabanna. Jadi tabanna ni adalah menunjukkan kalau bana saja maknanya membina. Tapi kalau tabanna maknanya menjadikan maf'ul. Maknanya menjadikan, macam di sini bana maknanya adalah membina. Tapi apabila tabanna dia sudah menjadikan anak angkat. Tabanna menjadikan anak angkat. Jadi daripada perkataan bana membina ataupun makna yang utamanya adalah menyetubuhi. Jadi bana ni membina ataupun membangunkan. Jadi apabila tabanna ni ya membangunkan anak itu. Jadi maknanya adalah tabanna itu adalah menjadikan anak angkat. Menjadikan anak angkat. Asalnya adalah menyetubuhi. Menyetubuhi itu dapat anak dijadikan anak angkat. Jadi tabanna. Itu juga maksud yang kelima. Yang kelima adalah menunjukkan keengganan. Enggan. Maknanya tak mau ataupun reluctant. Kita rasa tak nak buat. Zamma tu lebih kepada mencela. Tapi yang bertambah dengan ta dan sabdu jadi tazammama dia sudah bawa maksud menjauhkan ataupun mengelakkan daripada malu. Tazammama daripada kataan mencela, jadi tambah ta dengan sabdu pada min, dia sudah menjadi tazammama
bermaksud menjauhkan ataupun mengelakkan daripada malu. Itu maksud yang kelima. Manakala yang keenam, menjadi apa? Menjadi daripada ayyama. Ayyama tu maknanya menjadikan apa? Menjadikan. Ataupun ini adalah ayyama ni namanya dia bercerai. Jadi akibat dia bercerai tu dia menjadi ta'ayyama. Ta'ayyama adalah menjadi janda. Jadi dia bercerai. Dia bercerai. Apabila akibat daripada dia bercerai tu, maka yang perempuan menjadi janda, yang lelaki jadi duda. Jadi maksud tambahan ta dan sabdu pada perkataan ini adalah menunjukkan dia telah menjadi janda. Dan maksud yang terakhir adalah menunjukkan pekerjaan terjadi satu demi satu. Seperti tara'a, jara'a, tajarra'a. Jadi kalau jara'a tu maknanya meneguk minum air satu-satu meneguk. Tetapi apabila tajarra'a tu maknanya meneguk satu demi satu teguk. Maknanya minum, berhenti, minum, berhenti. Jadi di samping tu Islam menggalakkan kita minum sami sebelum tu bismillah dulu. Lepas bismillah kita kata alhamdulillah, jauhkan kita punya bekas air yang masih ada air tu daripada mulut kita. Kemudian bila kita nak minum lagi sekali, bismillah balik. Kemudian sudah bismillah kata alhamdulillah sampai 3 kali buat macam tu. Siapa yang buat 3 kali maknanya dia mendapat balasan Tuhan yang sangat banyaklah. Sehingga mengikut setengah pendapat tu mengatakan dia selagi ada air dalam badannya, maka dia dijauhkan daripada bala yang menyebabkan dia masuk neraka. Menjauhkan daripada neraka lah. Kemudian untuk hari ini, pada muka surat 57 untuk hari ini punya. Jadi tafa'ala yatafa'alu. Tafa'ala yatafa'alu. Jadi ini adalah dia punya tasrif istilahi. Yang ini tuan-tuan kena praktis lah supaya dapatkan di baris ini. Terutama baris masdar dia, baris dhamma. Supaya kita dapat makna apabila ain itu berbaris dhamma, maka dia adalah tambahan ta dan sabdu atau ta dan alif. Ta dan alif kita belum pergi lagi, insya-Allah lepas ni. Jadi ini adalah masdar kepada fa'il madhi tafa'ala. Jadi semua perkataan yang kita jumpa perkataan ada ain bersabdu berbaris dhamma sebelum akhir, maka itulah ada masdar. Masdar daripada mana? Masdar daripada fa'il 3 huruf yang ditambah ta dan sabdu, juga ta dan alif. Dua tu kita dapat masdar dia berbaris dhamma. Yang lain tu senang. Sebab kalau kita dapat tahu ini, dapat dia punya key dia, dapat dia punya kaedah dia. Kalau fa'il isim fa'il, ain baris bawah, fa'il isim maf'ul, ain baris atas. Habis cerita. Komplit. Ya, apabila kita tahu makna dia punya madhi, maka kita tahu semua ni. Maknanya daripada satu kita tahu, kita akan tahu 13 ataupun 14 kataan seterusnya. Termasuklah fa'il amar, fa'il madhi, fa'il nahi dan sebagainya, isim fa'il dan sebagainya. Jadi satu punya perkataan madhi kita tahu, kita akan dapat makna yang lain-lain. Fa'il mudhari' dia, masdar dia, isim fa'il dia, isim maf'ul dia, fa'il amar dia, fa'il nahi dia, isim zaman dia, isim makan dia, dan semua insya-Allah boleh diterjemahkan melalui makna yang kita dapat pada madhi. Jadi ini adalah dia punya wazan. Wazan tafa'ala yang ini maknanya dalam bentuk lughawi ataupun tasrif lughawi. Apa maksud tasrif lughawi? Tasrif lughawi adalah tasrif yang bilangan fa'ilnya bertambah. Macam ni. Tafa'ala maknanya seorang. Siapa seorang tu? Dia. Yang ini tafa'ala. Ada pada alif hujungnya. Tafa'ala menunjukkan dua orang. Siapa dua orang tu? Dia.
dia laki-laki 2 orang. Kalau tafa'alu menunjukkan dia laki-laki 2 orang. Kalau perempuan tafa'alat. Tafa'alat itu maknanya 1 orang hiya. Hiya maknanya hiya itu perempuan, dia seorang. Dia seorang apa? Sebagai fa'il pada perbuatan ini. Kalau 2 orang, tafa'alata. Tambah alif. Ta ni alif ni menunjukkan alif dul ataupun musanna. Kalau banyak, tafa'alna. Tambah nun. Nun ni, nun bagi atas. Jadi ini perkataan ini adalah mabni. Dia tak berubah. Duduk depan mana pun, walau depan tu ada perkataan yang menyebabkan dia sepatutnya berubah, dia tak berubah kerana dia mabni. Ini adalah mabni. Jadi fa'il mabni ala fathah. Itu kalau dia seorang lelaki. Tapi kalau perempuan, kalau perempuan tu 3 orang atau lebih, maka tafa'alna. Tafa'alna inilah yang dikatakan mabni. Mabni ada nun di sini. Kemudian kalau sekiranya fa'il mudhari' dia, fa'il mudhari' dia daripada tafa'ala tambah ya. Ya ni apa? Ya ni adalah ya mudhari'. Ya tafa'alu. Tafa'alu, lu ni bagi dhammah kerana dia mudhari'. Kalau perempuan pula, perempuan ta tu maknanya kita ta perempuan, ta ta'nis campur dengan tafa'ala, dia dapat jadi tatafa'alu. Yang ni tadi ta ni menunjukkan perempuan ya. Yang atas tadi ya menunjukkan dia lelaki. Jadi ini menunjukkan perempuan. Tetapi ta ini boleh 2 makna. Satu makna ya, satu lagi makna dia adalah anta. Dan satu lagi makna anti. Jadi ta ini tatafa'alu samalah dengan anta. Anta pun tatafa'alu. Tetapi tatafa'alu yang atas ini adalah untuk hiya. Untuk dia. Fa'il mudhari' ketika dia mufrad. Tatafa'alu. Jadi ta ni adalah ta dia perempuan. Manakala yang ini tatafa'alu, yang sama dia punya perkataan, tapi ini untuk anta. Jadi dari sini kita dapat conclusion bahawa tatafa'alu untuk perempuan dia samalah juga dengan tatafa'alu untuk awak lelaki. Ini untuk yang ketiga. Tatafa'alu orang ketiga perempuan. Yang ini tatafa'alu awak orang yang kedua perempuan. Kataannya sama. Tatafa'alu. Ya, tatafa'alu. Tapi berbeza dengan untuk anti. Kalau anti, dia daripada tatafa'alu. Jadi perkataan itu juga tatafa'alu. Jadi lam tu dhammah di sini. Apabila yang perempuan ni lam tu bagi bawah dan tambah ya nun. Untuk seorang perempuan. Fa'il mudhari' untuk seorang perempuan. Jadi depannya ta tu ta ta'nis, dan ta yang kedua ta tu tambahan ta dengan sadu, kemudian tambah ya nun. Ya nun ini untuk seorang perempuan awak. Tambah ya nun. Jadi ini adalah fa'il yang 5. Tatafa'lina. Tatafa'lina. Jadi tatafa'lina itu adalah untuk awak anti. Awak seorang perempuan. Awak seorang perempuan maknanya ta tu ta ta'nis untuk orang yang kedua. Ya nun tu menunjukkan single. Dia seorang. Kalau 2 tambah alif nun. Kalau banyak tambah nun. Jadi kita nak mudah ingat antara hiya jamak yatafa'alna dengan anti jamak tatafa'alna. Macam sama, cuma yang bezanya ya tu pada hiya ni adalah ya. Hiya dia punya pangkal huruf dia ada huruf mudhari' dia ada ya. Manakala anti hurufnya adalah ta. Lepas itu sama.
yatafa'alna. Ya ini tatafa'alna. Bezanya ya dengan ta. Kalau ya tu maknanya ya, kalau ta tu maknanya anti. Habis kalau laki-laki, anta laki-laki, angka laki-laki adalah tatafa'alun. Itu biasalah. Maknanya boleh jamak tu wanun. Kalau dua, alif nun. Jadi dari sini kita dapat mudah nak faham lah. Kalau ya ni maknanya ya. Kalau ta ni maknanya anti. Nun ini menunjukkan perempuan. Nun ini menunjukkan perempuan jamak. Nun. Nun ini menunjukkan adalah perempuan. Nun niswah. Nun niswah menunjukkan nun untuk menunjukkan perempuan jamak. Yang lain, kalau hafal jadual fa'ala tu semua sekali, fa'alu, fa'alta dan sebagainya, maka benda ini jadi mudahlah. Jadi tak payah kita nak fikir panjang, kita terus boleh bagi makna. Tapi kena mahir dengan jadual yang 3 huruf tu. Fa'ala, fa'alu, fa'alat dan sebagainya. Yang itu kena familiar supaya kita dapat memberikan makna dengan mudah. Okey. Jadi ini adalah fa'il madhi maklum, ini fa'il mudhari maklum, dan yang akhir ni adalah fa'il amar. Jadi fa'il amar sebagaimana yang saya cerita tadi, cuma matikan dia punya huruf akhir. Daripada tafa'ala jadi tafa'al. Tafa'al tu untuk seorang lelaki. Maknanya di dalam tafa'al ini ada dia punya fa'il. Siapa fa'il dia? Fa'il dia awak. Kenapa awak? Sebab ini fa'il amar. Bila maknanya kita suruh orang lain. Bila suruh orang lain, mestilah yang kita suruh tu anta ataupun anti. Jadi di dalam ni ada anta. Dia tafa'al. Maknanya dia perkataan fa'ala, dia telah membuatkan. Jadi yang ini tafa'ala makna buatlah dengan sungguh-sungguh. Buatlah dengan sungguh-sungguh. Kita suruh seorang lelaki. Tukar seorang, kalau dua, tambah alif saja. Kalau banyak, tambah. Buatlah bagi dhamma, guna wanun. Jadi, itu untuk lelaki. Kalau untuk perempuan anti adalah tambah ya. Tambah ya daripada kataan yang perempuan tadi, yang lelaki tadi. Daripada tafa'al, jadi boleh tambah ya. Lam tu kita kena baikkan semula. Tak boleh mati. Kalau mati tak boleh nak sebut. Jadi, bagi bawah. Jadi, ini dibuat daripada fa'il mudhari' mufrad. Fa'il mudhari' mufrad adalah tatafa'alina. Jadi, tatafa'alina. Jadi, apabila kita nak jadikan dia fa'il amar, jadi kita kena bagi matikan dia. Bagi matikan huruf akhir. Jadi, baris mati huruf akhir dalam fa'il adalah dengan cara buang nun. Bukan letak bagi bawah. Bukan letak bagi bawah, tapi buang nun. Jadi, daripada tatafa'alin. Jadi, buangkan nun ni. Jadi, kita dapat tatafa'ali. Itu maknanya kita menyuruh seorang perempuan. Okey. Kalau dua tambah alif lam je. Tapi kalau banyak, tafa'alna. Jadi di sini saya berikan color yang sama dengan yang sini. Apa tujuannya? Tujuannya maknanya ini adalah fa'il madhi. Fa'il madhi untuk dua orang. Kemudian kalau kita nak jadikan fa'il madhi untuk dua orang ni, kalau kita nak buat fa'il amar, sama saja. Tafa'ala. Maknanya fa'il madhi dengan fa'il amar untuk dua orang sama saja. Baris pun sama, huruf pun sama. Tafa'ala. Ini pun tafa'ala. Ini begitu juga. Jamak tafa'alu. Ini pun tafa'alu. Tapi yang ini tafa'alu adalah fa'il madhi. Maklum. Yang ini pula fa'il amar. Jadi fa'il amar dengan fa'il jamak untuk buat sama. Jadi kalau kita baca Quran ke, baca ni, tengoklah. Tengok ayat dia. Sama ada ayat itu maksudnya fa'il amar ataupun fa'il madhi. Untuk jamak. Itu macam untuk hiya. Hiya, dia punya jamak je, fa'il madhi dia dah
tafa'alna. Kemudian nak buat fa'il amar dia sama juga. Tafa'alna, kata yang sama. Tak ada beza apa-apa. Jadi yang ini tuan-tuan kalau kena ingat. Jadi kita jumpa perkataan ini di dalam Quran ke, dalam mana tempat ke, walaupun ini perkataan sama, tetapi kalau dia duduk di tempat amar, dia sudah menjadi arahan. Kalau dia duduk di tempat yang seperti ini, jamak kepada hiya, ke dia adalah fa'il madhi. Jauh bezanya fa'il madhi dengan fa'il amar. Fa'il amar adalah suruh. Fa'il madhi menyatakan dia telah buat. Ini dua benda yang kalau kita tak perasan atau kita tak beri perhatian, kita akan menghadapi masalah ataupun salah beri makna lah. Sebab sepatutnya dia fa'il amar, kita bubuh dia jadi fa'il madhi jamak. Jadi yang tu tuan-tuan kena ambil perhatian. Jadi yang dua perkataan ini, tafa'ala yang ini betul-betul sama dengan dia punya madhi dia. Ini sama dengan dia punya madhi jamak. Okey. Sejauh ini apa ada timbul perbincangan? Ta tambah sabdu. Kena lihat benda ni, kena teliti benda ni supaya kita dapat makna yang betul. Tiga perkataan ni. Ini dua, ini tiga. Ini dua, ini pun tiga. Dengan yang ni yang ketiga. Makna jamak dengan jamak. Yang ni tafa'ala ni common. Laki-laki pun tafa'ala, yang perempuan pun tafa'ala. Dan sama dengan mabni. Musanna. Musanna ketika dia dua, iaitu tafa'ala. Jadi apabila fa'il amar dia sama. Antara anta dengan anti sama je. Tapi apabila dia jamak, dia sudah menjadi tafa'alu untuk lelaki, tafa'alna untuk perempuan. Manakala yang mufradnya tafa'al, matikan lam tu, yang ini tafa'ali tambah ya. Ini tambah ya, ini matikan lam. Yang ini sama dengan dia punya madhi dia. Jadi kalau tuan-tuan ingat yang ini, mudahlah. Kita nak tahu ini maksud dia ini. Jadi kita tak boleh nak hafal semua perkataan, tetapi kita boleh berusaha menghafal fa'il madhi dia. Daripada fa'il madhi, maka kita dapat panjangkan, kembangkan, bergantar kepada berdasar kepada kaedah yang kita belajar, makna-makna kataan-kataan yang lain. Okey? Jauh ni okey? Okey, alhamdulillah. Kalau okey, kita pergi muka surat berikutnya. Pada muka surat berikutnya adalah contoh perkataan. Contoh perkataan ta ditambah dengan sabdu. Jadi sini diambil perkataan taqabbala. Ataupun asalnya adalah qabala. Qabala. Dan qabala itu tambah dengan qabbala. Lepas itu tambah dengan taqabbala. Jadi makna dia mesti berbeza. Baik itu ketika dia tiga, ketika dia empat, dan ketika dia yang kelima. Jadi yang kelima ni adalah maksud dia yang kita bincang tadi. 1 sampai 7 tu salah satu. Jadi kalau kita sebut taqabbala, maknanya telah terima. Taqabbala maknanya dia telah betul-betul telah terima dengan selamatnya. Terima dengan selamatnya. Jadi taqabbala ya taqabbalu maknanya telah terima dan sedang terima. Ya taqabbalu maknanya benda kerja berterusan. Sedang menerima. Taqabbal taqabbal itu adalah fi'il amar. Manakala taqabbulu ini ada ain ni berbaris dhamma. Tempat ain ni. Ain di sini apa? Ba. Jadi ba ni sepatutnya baris dhamma. Sebab dia adalah mazdar. Manakala yang ini adalah ba dia baris bawah. Sebab dia sebagai isim fa'il. Manakala yang ini isim maf'ul. Jadi pada nota tuan-tuan, betulkan ini takabbulun. Apa sebab? Sebab dia adalah mazdar. Jadi mazdar dia kena dengan
dhammah. Ataupun saya betulkanlah supaya tuan-tuan tidak menghadapi dia punya masalah. Yang ni takabbu. Yang ni takabbu. Okey. Takabbu. Takabbul. Sebab dia adalah mazdar. Mazdar kepada takabbala. Okey. Betul kan ni? Jadi takabbu. Okay. Jadi contoh yang kita ambil sekarang ni adalah dalam ayat Quran 3 surah 3 ayat yang ke-37. Surah 3 adalah surah Ali Imran ayat yang ke-37. Kalau tuan-tuan ada buku I'rab tu boleh buka, ataupun kalau ada Quran pun boleh buka. Surah yang ke-3 surah Ali Imran ayat yang ke-37. Okay. Jadi ayat tu berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Ini ayat ni tentang cerita Nabi Zakaria. Maka Tuhannya menerima dengan penerimaan yang baik. Fataqabbalaha maknanya maka telah menerimanya dengan penerimaan yang hasanin, dengan penerimaan yang baik. Kemudian wa ambataha nabatan hasanan, dan dengan memberi didikan dengan pendidikan yang paling baik. Jadi cerita pun ni, cerita ni adalah cerita Sayyidina Maryam. Sayyidina Maryam, ibunya telah bernazar untuk mewakafkan anak dia sebagai orang agama, maknanya menjaga agama. Jadi di zaman itu orang yang diwakafkan sebagai menjaga agama di tempat kerja lain dah. Dia hanya duduk di tempat ibadat, ibadat. Itu kerja dia, ibadat saja. Jadi Maryam ni tiba-tiba yang lahir itu bukan laki-laki tapi perempuan. Jadi namanya diberi nama Maryam. Jadi Tuhan terimalah dia punya nazar tu, maka fataqabbalaha, maka Tuhan telah menerima apa dia? Biqabulin, dengan penerimaan yang baik. Maksudnya menerima Sayyidina Maryam ini sebagai sebagaimana kehendak ibunya, iaitu bernazar dengan baik, dengan penerimaan baik. Kemudian wa ambataha nabatan, kemudian dia dididik dengannya dengan didikan yang terbaik, iaitu dia diletakkan di bawah penjagaan Nabi Zakaria. Maknanya apabila seorang itu dididik oleh Nabi, mesti yang terbaiklah. Sebab itulah para sahabat di zaman Nabi adalah kurun yang terbaik. Paling ramai orang hebat, paling ramai orang yang mempunyai nilai keimanan yang tinggi dan nilai juang yang tinggi. Sebab yang didiknya bukan orang biasa, bukan ustaz. Yang mendidik dia adalah Nabi. Jadi begitu juga Maryam ni dididik dan dijaga oleh Nabi Zakaria. Jadi maknanya jagaan tu paling baik dan didikan paling baik. Maka terjadilah dirinya sebagai orang pilihan, orang yang terbaik. Jadi Maryam adalah di antara 3 orang yang terbaik yang di-endorse oleh Rasulullah SAW. Siapa 3 orang tu? Nombor 1, perempuan terbaik dalam dunia. Nombor 1 adalah Khadijah, Sayyidina Khadijah, isteri dia. Dan nombor 2,
Nombor 2 adalah Fatimah, anak dia. Perempuan terbaik dalam dunia yang diakui oleh Nabi sendiri. Dan yang ketiganya adalah isteri kepada Firaun, Asia. Itu di antara perempuan yang terbaik dalam dunia. Tak ada yang lebih baik itu. Itulah orangnya yang terbaik. Jadi maknanya ada lagi satu masuk Maryam. 3 ke 4. 4 termasuk yang lagi satu adalah Maryam. Maryam adalah perempuan yang terbaik. Iaitu dia melahirkan Nabi. Dia melahirkan Nabi dengan cara yang luar biasa. Dengan tidak ada suami. Lahir Nabi dengan tiada suami. Ini orang yang istimewa. Kalau orang yang tak istimewa, kalau orang tak baik, tentulah fitnah orang Yahudi terhadap Maryam tu akan berlaku. Sebab kalau orang tu tak kurang baik, jadi dia boleh kata berzina lah dan sebagainya. Tapi kalau orang yang terbaik, tuduhan zina tu tak boleh pergi kat dia. Sebab dia orang terbaik, dia orang terjaga, dia orang Nabi yang jaga. Jadi tak mungkin dia melakukan kerja-kerja yang terkutuk macam tu. Jadi dari segi ini, tujuan dia untuk mengelakkan daripada fitnah. Jadi oleh kerana dia orang yang baik, maka orang tak akan percaya kalau kata dia buat kerja yang buruk. Sebab dia dah memang pangkat dia adalah orang yang terbaik. Jadi di sini ada 2 perkataan. Fataqabbalaha. Ini adalah taqabbala, iaitu tambah ta dengan sabdu. Yang lagi satu biqabulin. Biqabulin. Qabulin ini adalah 3 huruf. 3 huruf iaitu qabala. Qabala adalah maksud dia terima. Dia punya fa'il madhi amar dia adalah yaqbalu. Itu fa'il amar dia. Kemudian dia punya mazhar dia ada 2. Kubulan dengan yang ini kubulan. Yang ini qabulan. Yang ini kubulan. Jadi maknanya mazhar kepada qabila ada 2 bentuk. Satu bentuk dengan qaf baris atas, qabulan, satu lagi dengan bentuk kubulan. Ada 2 jenis. Ini 3 huruf. 3 huruf dia tidak ada kaedah. Sebagaimana yang di atas ni kita ada tak kaedah. Kalau sekiranya tambah ta dengan ba, tambah ta dengan sadu, maka dia punya mazhar dia dengan huruf dhammah. Tapi yang ini tidak melalui kaedah. Jadi qabulan dengan kubulan ni dua-dua ni betul kerana bergantung kepada sami'un, bergantung kepada pendengaran. Orang Arab menggunakan ini dan perkataan orang Arab tu memang Tuhan recognize dan menggunakan dalam Al-Quran. Jadi fahuwa qabilun. Jadi apabila tuan-tuan tengok kamus yang berkenaan dengan tasrif ini, jadi lepas fahuwa tu maknanya fa'il amar pula. Isim fa'il. Isim fa'il. Apabila tuan-tuan jumpa dalam kamus yang diberitahu gini qabala dan sebagainya, tiba-tiba ada fahuwa. Fahuwa qabilan maknanya dia ialah isim fa'il. Kemudian kalau maf'ul ditulis maf'ul. Maf'ul dia adalah muqbulun. Muqbulun ni adalah isim maf'ul. Ini 3 huruf. Jangan bezakan dengan yang 4 huruf. Jangan samakan dengan yang 4 huruf. Ini taqabbala ni adalah 4 huruf. Manakala dia punya ini taqabbulun. Ini adalah asalnya 3 tambah 2 jadi 5 huruf. Yang ini 3 huruf, tak ada tambah apa-apa. Jadi kita dapati dia punya mazhar dia tidak ada kaedah. Maknanya kita kena dengar apa orang Arab cakap. Manakala yang ni lah qabila fa'il tak ada salah lah. Dia kataan fa'ilun. Okeylah, tak salah. Yang ini juga maf'ulun. Jadi cuma di sini nak tunjukkan antara yang 5 huruf dengan yang 3 huruf ni jangan keliru. Di sini ada gunakan biqabulin. Ini boleh juga dibaca dengan biqa dan biku. Tapi kalau kerana Quran gunakan biqa, kita baca biqa lah.
yang dirubah. Tapi kalaulah terbaca dengan biqabulin, dianggap tidak salah kerana maksudnya sama. Dianggap tidak salah. Kalau berubah balik daripada biku dengan biqa kerana maknanya sama. Jadi tidak dianggap salah. Jadi benda ni pernah berlaku di zaman Rasulullah SAW. Ada sahabat tu, dia duduk di tempat lain, dia baca Quran dengan agak ada benda macam tu lah, beza macam tu lah. Jadi Sayyidina Umar bawa kepada Rasulullah, suruh dia baca depan Rasulullah dengan bacaan yang dia baca tu. Maka Rasul kata, inilah cara Quran diturunkan. Jadi maknanya Quran diturunkan, kalau ada tempat-tempat yang macam ni, dia tak ada beza apa-apa kalau dia ubah balik. Tapi kita janganlah ubah. Sebab kita tak tahu. Kita tak tahu ini boleh ke baca dengan ku ke, boleh ke baca dengan ba ke. Ikut saja Quran. Sebab Quran yang ditulis oleh Osman cara Osmaniyah ni memang telah diakui di seluruh dunia. Itulah Quran yang terbaik, sebutan dia dan baris dia. Oleh kerana itu kita jangan ubahlah. Kalau biqabul lah. Tetapi kalau terbaca biqubul, tak salah, maksudnya sama. Wallahu a'lam. Saya tak tahu yang itu lebih lagi. Itu saja. Kemudian contoh lagi tentang biqabul yang tadi, iaitu surah yang kelima ayat 27. Iaitu qala innama yataqabbalu Allah min muttaqi. Jadi ia itu maksudnya anak Adam berkata, sesungguhnya akan menerima Allah dari orang-orang yang bertakwa. Jadi qala ni maknanya dia telah berkata. Dia ni siapa? Dia ni anak Adam. Anak Adam ni siapa? Hak yang dia punya zakatnya Tuhan terima. Iaitu dia zakat kambing. Kambing gemuk, besar, the best. Dia ambil yang terbaik dan dizakatkan kepada Allah. Sebab masa itu tak ada orang nak terima zakat lagi. Tetapi dia zakatkan dengan meletakkan dia punya barang zakat itu di tengah padang, tengah lapang. Kemudian kalau zakatnya diterima, maka akan datang cahaya ataupun kilat mengambil dia punya bahan zakat itu. Jadi di sini qala, dia telah berkatanya anak Adam yang zakatnya diterima. Innama yataqabbalullah. Sesungguhnya apa? Allah telah menerima daripada orang muttaqin. Maknanya Allah menerima daripada zakat orang yang muttaqin. Sebab anak dia lagi satu tidak diterima. Apa sebab tak terima? Sebab dia zakatkan bahan tanaman yang dah buruk-buruk, yang dah dia sendiri pun tak nak makan dah. Dia sendiri pun pandang dengan mata sebelah aja, dia tak nak makan dah. Yang itu dizakatkan. Jadi oleh kerana itu Tuhan tak terima zakat barang buruk. Jadi Tuhan hanya menerima zakat yang terbaik. Jadi itu satu pengajaran pada kita. Kalau kita nak bersedekah ke, nak berzakat dan sebagainya, jangan zakatkan benda yang buruk. Sebab Tuhan dah beritahu zakat benda yang buruk tidak akan diterima. Melainkan Allah itu adalah cantik, maka dia menerima hanya yang cantik. Kalau zakat yang buruk, dia tak terima. Jadi yataqabbalu di sini adalah fa'il mudhari'. Fa'il madhi dia taqabbala. Fa'il mudhari'nya yataqabbalu, sebagaimana yang di sini yataqabbalu. Fa'il mudhari'. Kemudian contoh berikutnya adalah surah Baqarah ayat 127. Jadi ini merupakan doa. Rabbana taqabbal minna. Taqabbal ni adalah fa'il amar. Tetapi bukan suruh. Ini fa'il amar tetapi bukan maksud suruh. Tapi maksudnya merayu. Maknanya berdoa. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami. Innaka antas sami'un alim. Sesungguhnya engkau adalah maha mendengar. Apa yang kami doakan, engkau maha mendengar. Dan
Sami'un alim, lagi Maha Tahu. Jadi engkau lah yang tahu. Apa yang kami minta ni adalah bermanfaat bagi kami atau tidak. Jadi Tuhan tahu apa yang kita nak. Jadi Rabbana taqabbal minna. Taqabbal ni fa'il amal daripada taqabbala. Fa'il amalnya adalah taqabbal, lam tu mati. Itu fa'il amal atau fa'il suruh. Tapi kepada Tuhan daripada bawah ke atas, jangan kita kata suruh. Fa'il amal ni hanya daripada atas ke bawah. Maknanya pada Allah kepada kita, kepada Nabi kepada umat, daripada ayah kepada anak. Tapi tak boleh terbalik. Kalau terbalik, bukan lagi dinamakan fa'il amal. Dia sudah namanya doa. Jadi di sini daripada pihak bawah umum hamba minta pada Tuhan. Apa dia? Rabbana taqabbal minna. Jadi ini adalah doa Nabi Ibrahim yang membuat Kaabah. Ini ada gambar Kaabah lah kan tu. Yang membuat Kaabah, lepas dia membuat Kaabah, dia berdoa kepada Allah supaya Allah menerima dia punya ibadah. Jadi selalulah berdoa supaya Allah menerima amalan kita. Dan ayat yang lain ataupun hadis yang lain, aku berlindung daripada amalan yang tertolak. Jadi amalan tertolak, kita bacalah doa ni, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amalan kami ni. Janganlah tolak. Sebab kalau tolak, kami tak dapat apa-apa. Jadi, innaka antas samiul alim, kita puji Allah. Sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui. Alim, sangat tahu. Jadi di sini kita dapat taqabbala ni adalah fa'il amal, fi'il madhi, manakala yataqabbala adalah fa'il mudhari', manakala taqabbal adalah fa'il amal. Jadi ini semua dalam Al-Quran. Jadi maknanya Al-Quran mengakui dia punya perkataan ini adalah merupakan perkataan yang diiktiraf oleh Al-Quran. Jadi maknanya ilmu yang kita belajar ni bukan ilmu Nahu ni kita pergi pada Quran. Tapi nama dari Quran kita ambil ilmu tu jadikan ilmu Nahu. Bukan terbalik. Bukan maknanya dari ilmu Nahu ni dijadikan Quran ataupun Tuhan ambil dari ilmu Nahu nak jadikan Quran, tidak. Tapi ilmu Nahu ni para ulama ambil daripada Quran. Jadi kita tak rasa bimbanglah sebab sumbernya adalah Al-Quran Al-Karim. Okey. Itu kataan taqabbala. Taqabbala. Atau wazan tafa'ala. Ya tafa'alu. Taqabbala. Ya taqabbal. Ataupun ya taqabbal. Okey. Alright. Ada Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Okey, ayat 3 surah 3 ayat 37 tu kan. Ya. Yang biqabulin. Mana itu Jawa majrur kan? Betul. Itu dia asaskan daripada dia fi'il madhi dia kabala. Ini dia lam ni bawah kerana depannya ada bi. Ini tak termasuk yang terbincangkan yang ta sama sabdul tadi. Yang ini memang tak ada sabdul langsung. Ini 3 huruf saja. Ini 3 huruf saja. Kabila. Qabila. Mana itu yang normal situation lah tu. Ini normal dan dia 3 huruf. Dan ini bi qabulnya adalah dia punya mazdar. Jadi mazdar dia dalam ini digunakan bi qabul. Tapi mazdar bi qabul di mana Jawa majrur tu boleh? Jawa majrur, betul. Okay. Jawa majrur. Betul. Sebab ba dijar sebab ada ba depan dia. Bi qabil. Bi qabul. Bi qabul ni. Okey. Masih Ustaz. Jadi mazdar dia ada 2. Satu qabul, satu lagi kubul. 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 Okey. Kalau dalam percakapan biasa mana-mana boleh pakai. Tapi dalam Quran janganlah. Kita kena ikut yang Quran. Kabul. Okey. Kabul. Okey. Masih Ustaz. Sama-sama. Okey, ada soalan lagi yang berhubungan? Tak ada ya? Alhamdulillah. Kalau tak ada tu kita fahamlah insya-Allah. Okey. Berikutnya.
Okay. Berikut ni dia ambil contoh daripada surah 63 ayat 10. Surah 63 ayat yang ke-10. Jadi contoh ni adalah menggunakan perkataan yang ditambah dengan ta dan juga sabdu. Jadi ayat dia fayaku la rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Jadi fa maknanya makalah ataupun fa ni fa sambung. Jadi lalu fayaqulu lalu dia berkata. Lalu dia berkata, ya Tuhanku. Jadi dia ni siapa dalam fayaqulu ni, dia siapa? Dia ni adalah orang yang sedang nazak nak mati. Orang yang sedang nazak nak mati. Jadi fayaqula, jadi maka dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, kenapa engkau tidak tangguhkan kematianku sampai waktu yang terdekat? Maknanya dia minta jangan mati lagi. Dia minta supaya ditangguhkan kematian untuk masa yang sekejap je. Sekejap je, bukan lama, sekejap je. Mungkin setengah jam ke, ataupun seminggu ke, ataupun setahun lagi ke. Kenapa tak tangguhkan setahun lagi? Jadi kemudian apa sebabnya? Jadi sebab dia fa juga. Fa as-saddaqa. Jadi fa ni fa sababi. Fa sababi maknanya fa sebab lah. As-saddaqa, aku nak bersedekah. Ataupun aku nak zakat. Wa akun minas solihin, supaya aku menjadi orang yang soleh. Jadi orang yang nak mati tu, apalagi dia meninggalkan harta yang banyak, dan mungkin ada yang tak sempat nak berzakat, maka dekat nak mati dia akan berkata seperti ini, ya Allah, tangguhkanlah kematianku ini sekejap. Sekejap tu tak tahu berapa lama. Mungkin 5 minit, mungkin 10 minit, mungkin sejam, mungkin setahun, mungkin wallahu a'lam. Jadi apa sebabnya? Sebabnya aku nak bersedekah supaya aku menjadi orang yang soleh. Jadi ayat ni nak beritahu kita bahawa kita akan berkata benda yang sama kalau kita tak tunaikan kewajipan berzakat. Kewajipan harta. Harta ni bukan berzakat saja. Harta ni adalah sebahagiannya adalah hak orang lain. Kalau kita tak serahkan, tak bagi kepada orang lain, maka kita akan menyesal tak habis-habis apabila di saat nak mati. Jadi jawapan Tuhan kata, kami tidak sekali-kali akan melanjutkan tempoh apabila dia dah sampai ajal. Tak akan. Jadi maknanya Tuhan tak akan layan. Jadi di sini perkataan saddaqah. Fa'as-saddaqah. Fa'as-saddaqah ni, fa ni adalah fa sababi. Fa sebab. Fa ni adalah sababiyah. Sababiyah maknanya sebab lah. Manakala as-daqah adalah fa'il mudhari'. Mansuh. Patutnya fa'il mudhari' dia tidak mansuh. Biasa fa'il mudhari' adalah marfu'. Macam yang contoh yang kita tunjuk tadi. Yang ni. Yang kita tunjuk tadi kan fa'il madhi taqabbala. Fa'il mudhari' taqabbalu. Kenapa dia dhamma? Sebab dia fa'il mudhari'. Jadi ini adalah fa'il mudhari'. Fa'as-saddaqah ni adalah fa'il mudhari'. Tapi kenapa fa'il mudhari' itu dengan qaf? Bagi atas. Tidak dengan dhamma. Sebabnya gini. Sebabnya as-saddaqah ni bagi atas, dia fa'il madhi, fa'il mudhari' mansub dengan fathah. Sebab apa? Sebab bi an mudhammar
ba'da fa asbabiyah. Jadi maknanya perkataan fa yang bermaksud sababiyah ni selepasnya ada an. Jadi sepatutnya dia punya ayat ni fa an asdaqa. Jadi ada an. Tapi an itu tidak ditulis. Sebab apa tidak ditulis? Kerana sudah menjadi syarat lepas fa sababah, lepas fa sababiyah kena ada an. Jadi an tu tak ditulis tapi ada. Tapi an tu menyebabkan qaf ni berbaris atas. Sebab ada an. An tu menjadikan sebagai amil untuk membaris ataskan daripada baris dhammah. Kalau asalnya dhammah, apabila an dia jadi baris atas. Fathah. Jadi apabila ada an di tengah dia, jadi an ni an tersembunyi selepas fa sababiyah. Jadi lepas fa sababiyah kena tambah an. Tapi an tu tidak ditulis. Ini kalau sekiranya kita tak tahu, kita tak tahu yang tak ada. Tapi kalau tak tahu baca sama je. Sebab an tu tak ditulis. Tapi sebenarnya di dalam tu ada an. Jadi an tu menyebabkan dia punya qaf tadi berbaris dhammah bertukar menjadi baris jadi mansub. Sebab itu kita baca fa as-saddaqa. Jadi kita baca dengan asdaqa. Kemudian lagi satu an ni, apabila an ni duduk di depan fa'il madhi, fa'il mudhari', an. Ini fa, depannya ada an. Apabila an ni duduk di sebelum fa'il mudhari', maka dia sudah menjadi masdar. An campur fa'il mudhari'. Dia bukan lagi dipanggil an tu, kita panggil an masdariyah. Kemudian asdaqa tu adalah fa'il mudhari'. Apabila fa'il mudhari' didahului oleh an masdariyah, maka dia dah bertukar daripada perbuatan jadi nama. Jadi nama apa? Nama yang kita panggil nama mazda. Jadi kita panggil dia mazda awal ataupun mazda muawal. Mazda muawal ni adalah huruf an kemudian campur dengan fa'il mudhari'. Campur dengan mudhari', dua tu fa'il mudhari' tu tidak lagi jadi fa'il mudhari', tidak jadi fa'il dah. Apabila depannya ada an. Jadi dia sudah jadi nama. Nama apa? Nama mazda muawal nama dia. Mazda muawal. Ustaz, min fadlik. Ya, silakan. An tu is haraf apa ya? An tu haraf masdariyah. 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 Oh, jadi daripada huruf masdar lah. Masdar lah. Maknanya dia menjadikan huruf selepasnya, perkataan selepasnya masdar. Okey. Syukran jazakallah. Jadi apabila ada an tu, maknanya asdaqa ni sudah menjadi nama masdariyah. Masdariyah yang bermaksud sesungguhnya untuk aku menunaikan sedekah, untuk aku menunaikan zakat. Menunjukkan bahawa ayat ini, orang yang bercakap ini sangat menyesal, sangat susah hati, sangat berharap. Apa harapan dia? Harapan dia supaya Tuhan mengakhirkan ataupun menambah hidup dia supaya dia sempat nak buat baik, dia sempat nak bersedekah, dia sempat nak zakat. Itu maknanya menunjukkan bahawa betapa naknya dia. Fa'an asdaqa. An tak ada sebut, jadi fa'asdaqa. Betapa aku betul-betul, aku serius, aku nak jadi orang yang amal soleh. Aku nak jadi orang yang bersedekah. Aku nak jadi orang menunaikan zakat. Tak kira dah, tak ada dah sesayang dah pada harta. Aku nak jadi orang baik. Sebab dia dah nampak dah tempat dia kat mana. Kat mana dia akan pergi. Dia dah tahu, dia dah rasa. Dan dia telah dinampak
nampakkan ke mana tempat dia nak pergi. Oleh kerana itu, barulah dia teringat. Oh, dia nak pergi sana, dia teringatlah bahawa ada tanggungjawab harta yang belum ditunaikan. Jadi harap-haraplah Tuhan bagilah masa sikit. Asalkan aku dapat bersedekah, dapat menunaikan zakat, dapat menjadi orang soleh. Lepas tu kalau nak mati tak apalah, ambillah. Asalkan aku dah jadi orang soleh, Tuhan nak ambillah. Tetapi ayat berikut kata bahawa kami ataupun aku Tuhan tidak akan melanjutkan tempoh kehidupan dia. Walaupun sikit, tak akan. Jadi oleh kerana itu, janganlah tunggu ketika sakaratul maut baru nak bersedekah. Jadi perkataan tasaddaqa ni maknanya dia telah bersedekah. Kalau yang tasaddaqa maknanya dia sedang memberi sedekah. Kalau tasaddaq, bersedekahlah. Kalau mazhar dia tasadduqa. Tasadduqa. Dia punya dengan mazhar. Ada dia dengan dhammah. Dhammah tu punya mazhar. Dhammah pada huruf sebelum akhir berbaris dhammah. Itu menunjukkan mazhar. Jadi mazhar ni adalah pemberian sedekah ataupun pembayaran zakat. Kena isim fa'il dia mutasaddiqun. Berbaris bawah dia dal tu. Itu menunjukkan isim fa'il. Kalau isim maf'ul ialah mutasaddaqun. Maknanya fa'il, isim fa'il maknanya orang yang mengeluarkan sedekah. Kemudian mutasadda bagi atas maknanya menunjukkan orang yang menerima sedekah. Jadi di sini mutasaddiqun. Mutasaddiqun adalah orang yang memberi sedekah, isim fa'il. Jadi di sini ini bukan isim fa'il. Asdaqa dari bagi atas, ini bukan isim fa'il. Ini fa'il mudhari'. Sebab itu dia bagi atas. Dia bukan isim maf'ul. Dari bagi atas itu bukan maksud isim maf'ul sebab ini bukan isim maf'ul, ini fa'il. Fa'il apa? Fa'il mudhari'. Oleh berdaya dalnya bagi atas. Jadi ini selalu kita akan keliru. Ini bagi atas ni patut isim maf'ul lah. Dah. Ini adalah fa'il mudhari'. Isim maf'ul dimulakan min. Mutasaddaqa. Isim fa'il mutasaddiqa. Jadi sila ambil perhatian yang ni. Kalau tidak kita silap. Kalau tak ada terjemahan, kita mungkin boleh baca ini jadi mazhar dan ataupun boleh kata ini isim maf'ul. Tidak. Ini adalah fa'il mudhari' yang di depannya ada an, menyebabkan qaf tu bagi atas. Asalnya bagi dhammah. Okey? Sejauh ini okey? Ayat 63, surah 63 ayat yang ke-10. Okey? Ustaz, saya keliru sikit tentang Ustaz kata apa an tu di depan mana tu, di depan fa ke ataupun ke? Tak perasan tadi. Ya, ada gangguan. Saya kena tutup pintu supaya soalan tak. Agak bising sikit lah. Boleh ulang soalan? Saya tak berapa dengar tadi. Okey, saya keliru sikit tentang an. An tadi tu di depan mana Ustaz? Di depan ba'da fa? Ba'da fa. Ni ditulis sini kan? Ini an mudhamir ba'da fa li sabab. Maknanya an yang tersembunyi selepas fa. Fa tu fa sababiyah. Fa sababiyah. Jadi kedudukan an tu di antara fa dengan hamzah. Fa an asdaqa. Tapi an tu tak ditulis. Jadi tetapi walaupun tak ditulis, tapi an tu memainkan peranan. Peranan apa? Menukarkan qaf dia bagi dhammah kepada bagi atas. Fa is-sababiyah. Fa yang sebab menjadi penyebab. Asaddaq is the mudhari'. Tapi disebabkan oleh an, jadi dia jadi lah. Patutnya asaddaqu lah kan Ustaz?
Ya, Tapi betul. an dia jadi asli daqa. Mustatir. Betul ya? Betul, betul. Bukan jazakumullah. Mustatir sembunyi. Sembunyi ya. Hidden. Takdir ana. Okey, ada soalan lagi? Okay. Okey. Okay. Kalau tak ada soalan lagi, kita pada muka surat berikutnya. Jadi perkataan yang kita nak pergi ini adalah perkataan tafakkara. Asalnya adalah fakara. Fakara maknanya fikir. Kalau fakara, memikirkan. Kalau tafakkara, menunjukkan bersungguh-sungguh berfikir. Jadi tafakkara, yatafakkaru. Yatafakkaru adalah tafakkara adalah menunjukkan dia adalah fa'il amal. Fa'il madi. Manakala yatafakkar adalah fa'il amal. Jadi di sini yatafakkaru maknanya mereka itu berfikir dengan bersungguh-sungguh. Awalam yatafakkaru, kenapa mereka itu tidak berfikir bersungguh-sungguh? Apa dia? Ma bisahibihim min jinnah in huwa illa nazirun mubin. Jadi kenapakah mereka tidak bersungguh-sungguh berfikir? Tidaklah teman mereka itu, iaitu teman mereka di sini adalah orang-orang Quraisy, orang-orang yang bukan Islam, itu Muhammad daripada orang gila. Kenapa mereka itu kata Muhammad ni orang gila? Dalam ayat ni, kenapa tidak mereka memikirkan bahawa tidaklah Muhammad itu orang gila? Sebab Muhammad itu boleh menyampaikan ayat Quran yang begitu rapi, yang begitu tinggi nilainya. Jadi kalaulah orang yang boleh menyampaikan ucapan yang begitu tinggi nilainya, malah tak ada siapa yang boleh tiru, takkan awak nak kata dia gila? Tak nak sabar. Jadi maknanya, kenapa kamu tak fikir Muhammad ini tak gila? Kalau dia gila, bolehkah dia cakap dengan sebaik itu? Dan tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan dan penjelasan. Jadi Tuhan kata dia di sini, in huwa ini adalah Allah. Jadi tidak lain, huwa di sini adalah Rasulullah SAW. Dia ni adalah Rasulullah SAW, tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan dan penjelasan. Jadi Rasulullah ini hanya menyampaikan saja dalam bentuk peringatan dan penjelasan. Jadi kenapa mereka tidak berfikir? Kenapa mereka itu, orang-orang yang tak percaya pada Rasulullah itu, berfikir bahawa Rasulullah itu tidak gila. Tak ada bukti dia gila. Tak ada bukti yang dia ni tak siuman. Tak ada. Kenapa mereka kata begitu? Kenapa kata dia ni gila? Sedangkan tak ada bukti. Yatafakkaru di sini adalah fa'il mudhari' majzum. Fa'il mudhari' majzum. Apa sebab dia majzum? Sebab depannya ada lam. Lam ni menyebabkan dia majzum. Kalau lan menyebabkan dia bagi atas. Ini lam ni dia menyebabkan tafakkaru ni tadi jadi bagi mati. Bila bagi mati, asalnya adalah tafakkaruna. Apabila dia bagi mati, maka buang dia punya nun. Buang nun ataupun hazaf nun, kemudian tambah wa dan alif. Jadi tafakkaru dia adalah fa'il madi majzum. Majzum maknanya baris hujungnya adalah mati. Bila baris mati, maknanya kalau ada sekiranya ada wan nun dengan alif nun, kita kena buang nun dia. Jadi baris mati kepada fa'il yang 5. Ini fa'il yang 5 lah ni. Jadi dengan cara buang dia punya nun. Jadi buang nun ataupun hazaf nun, jadi daripada tafakkaruna jadi tafakkaru.
buang nun ganti alif. Alif ni menunjukkan jamak. Jadi awalam yatafakkaru, jadi ataupun kenapa mereka tidak berfikir bersungguh-sungguh yang Nabi Muhammad itu tidak gila. Tak ada bukti pun dia gila. Yang kamu kata dia gila tu, apa bukti dia? Apa yang menyebabkan kata gitu? Tak fikirkah dia? Dia hanya seorang Nabi memberi peringatan dan penjelasan. Jadi tafakkaru di sini adalah fa'il madhari' mazum. Mazum, tanda mazum, hazaf nun. Hazaf nun tu maknanya daripada kataan asalnya yatafakkaruna, buang nun tambah dengan alif. Jadi yatafakkaru maknanya dia adalah mazum. Apa sebab dia mazum? Sebab depannya adalah. Okey. Jadi yatafakkaru fa'il madhi dia adalah tafakkara. Tafakkara apabila masuk lam, yatafakkar. Itu kalau dia seorang. Kalau yang berfikir itu seorang, kalau yang berfikir itu lam yatafakkara. Kara ni tambah alif ni alif musanna. Maknanya dia dua orang. Lam yatafakkara maknanya kenapa tidak dua orang berfikir. Kalau ramai pula yatafakkaruna. Yatafakkaruna, tapi oleh kerana ada lam, maka nun tu dibuang diganti dengan alif. Yatafakkaruna. Mazdar dia, kita sebagaimana kita tahu mazdar bagi perkataan madhi dia ditambah dengan ta dan sabdu atau ta dengan alif, maka dia punya huruf sebelum akhir hendaklah ditukar baris kepada dhammah. Jadi di sinilah daripada yatafakkara jadi tafakkarun, tafakkuran. Tafakkuran ataupun tafakkura kalau tak ada, kalau tidak nak bagi dua tu tafakkuran. Jadi tafakkuran ini adalah isim. Isim apa? Isim mazdar. Jadi tanda isim mazdar qaf tu bagi dhammah. Sebab apa bagi dhammah? Sebab mazdar bagi perkataan tafakkara adalah tafakkuran. Dengan bagi dhammah. Begitu juga kalau dua. Huma tafakkura. Jadi lam yatafakkara. Baik mudhari'. Kemudian mazdar dia tafakkuraini. Tafakkuraini. Jadi ini adalah berbaris mansub. Kuraini, tafakkuraini. Kenapa mansub? Kerana dia dua. Kemudian yang ini pula yatafakkuru. Asalnya kuruna. Kita buang nun jadi yatafakkuru. Dan mazdar dia tafakkuratin. Tafakkuratin. Tin ini menunjukkan baris asal mazdar, iaitu baris atas. Baris atas ataupun mansub. Tetapi oleh kerana ini adalah jamak muannas salim, dia tak ada mansub. Jamak muannas salim, kalau baris atas dia, mansub dia baris bawah. Jadi daripada, kita tak boleh sebut tafakkuratan, tak boleh. Sebab dia tak ada baris atas. Jamak muannas salim tak ada baris atas. Dia hanya baris dhammah ataupun baris bawah. So baris atas dia digantikan dengan baris bawah. Sebab itulah dia ni tafakkuratin. Tin ni maknanya baris bawah. Tapi dia ini menunjukkan baris atas. Kerana dia tak ada baris atas, jadi diganti dengan baris bawah. Jadi tafakkuratin menunjukkan jamak, kataan mazdar jamak. Ustaz, itu isim. Ya. apa tanda yang dia ni muannas? Apa sebab dia jadi muannas? Soalan dia apa sebab dia jadi muannas? Apa tanda yang dia ni muannas? Ya, okey. Yang pertama dia punya pendengaran kepada bahasa orang Arab
memang dijadikannya mu'annas. Oh. Macam Daripada kita kata rasul, rasulun, rasulun. Jadi dia punya dia punya satu dia, dia punya mufrad. kalau dia mufrad kita ambil macam talabun. Talibun adalah muzakkar. Tapi apabila dua talabani itu masih muzakkar lagi. Tapi apabila jamak dia jadi Talibat. tulabun. Oh, tulabun. Tulabun. Muzakkar kan? Talabun kan? Talabun. Jadi talabun tu adalah muannas. Walaupun tak ada ta marbutah, tapi dia dianggap sebagai muannas. Bukan Ustaz, bukan ke kalau muannas dia talibat kan? Talibat. Alif Itu ta. kalau satu. Tulab. Tulab. Tulab tu dianggap sebagai muannas. Oh. Jadi tafakkar. Itu ada ta kan. Jadi macam ni dia tafakkaru, jadi bila dia jadi masdar dia jadi pasal ada alif ta tu jadikan dia muannas lah. Muannas jamak muannas salim. Okey. Okey. Jazakallah. Jadi dia benda tu jadi biasalah tukar baliknya. Macam ustaz. Ustaz adalah muzakkar kan? Tapi apabila jamak asatizah, ada ta marbutah lagi. Asatizah. Jadi ustaz yang mulanya laki-laki tiba-tiba jamak jadi perempuan. Bukan dia jadi perempuan, tetapi memang dia punya kaedah ataupun sebutan orang-orang Arab begitu. Jadi kita tak boleh nak kata apalah. Macam malaikat. Malakun. Satu. Tapi kalau banyak Malaikah. Malaikah tu je muannas lah. Bagaimana pula malaikat muannas pula? Tak ada, itu memang kaedah dia begitu. Jadi kenapa ini bertukar pada muannas? Macamlah juga malaikat tukar pada muannas. Kenapa? Iaitu payahlah nak berhujah secara logiknya. Sebab kita dengar macam tu dan Quran pun akui. Quran kata pun malaikah. Jadi kita ikutlah malaikah tu adalah dianggap sebagai muannas. Bukan malaikat tu anak perempuan, tidak. Tapi perkataan malaikatun tu adalah perkataan muannas. Bukan malaikat tu yang muannas, tapi perkataan malaikat tu. Malaikun tu adalah jamak dan dia dianggap sebagai muannas. Fahim tu. Okey, alhamdulillah. Okey. Ada soalan lagi? Ada soalan lagi? Okey, boleh. Tak. Kelas. Oleh kerana kita ni banyak gangguan. Gangguan dari luar lah. Jadi time pun lagi 1 minit nak pukul 11. Okey. Jadi kita gunakan 1 minit ini kalau ada soalan. Ada soalan yang berkaitan? Kalau tak ada, boleh kita berhenti sini. Okey. Ada dengar ke bunyi pesen dari luar? Ada tak? Tak berapa sana. Ada dengar. Ada rasa tak? Saya gunakan ini supaya saya harap benda itu tak masuk. Tapi masuk juga. Masuk. Jadi kita berhenti di sini dulu lah. Okey. InsyaAllah kita berjumpa pada campur 7. 8 campur 7 15 hari bulan insyaAllah. Usbu'al qadim. Okey. Jadi mari kita berdoa bersama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya Allah, segala puji hanya bagimu ya Allah. Kami sentiasa memujimu ya Allah. Kami meminta pertolongan dan kami meminta keampunanmu ya Allah. Dan kami berlindung denganmu ya Allah dari kejahatan diri kami dan daripada keburukan amalan kami. Barang siapa yang engkau beri petunjuk ya Allah, tiada siapa yang dapat menyesatkan kami, dan barang siapa yang disesatkan, tiada siapa yang boleh memberi petunjuk. Sesungguhnya kami berhimpun pada pagi ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai banyaknya. Jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur atas nikmat yang melimpah ruah yang telah Engkau kurniakan pada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Karim. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini sangat ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi menjadikan kami ini sebagai hamba-Mu yang karedai. Justru itu berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-ilmu-Mu. Sinarilah hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima, mudah menghayati dan mudah mengamalkan ilmu yang Engkau kurniakan pada kami. Allahumma fir lana dzunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiun alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah. Ustaz, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Semua sekali. Okey, Assalamualaikum. Oh, Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Bakar, Haji Ismail.